Hai, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan 2 bagi subjek automasi industri. Pertama ialah Aifa Erika yang merangkap pengarah bagi projek kami. Seterusnya ialah Nur Maizatul Kibriah yang merupakan timbalan pengarah. Seterusnya ialah saya sendiri, Ana Walid Ibah, sebagai setiausaha bagi projek kami. Saya dibantu oleh Dubna Nazihah yang merupakan naib setiausaha. Seterusnya kita teruskan dengan AJK yang ada. AJK yang pertama ialah AJK Media iaitu Nabihah. AJK Pengangkutan yang disandang oleh 2 orang pelajar iaitu Nur Melina dan juga Zulaika. Akhir sekali terdapat 2 AJK iaitu Muhammad Ikram dan juga Muhammad Syahmi Aiman. Sekian pengenalan daripada saya mengenai ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Maizatul Kibriah binti Abdul Mulud. Nombor matrik EA 20153. Saya ingin membentangkan bahagian saya iaitu pengenalan. Tujuan utama lawatan industri ini adalah untuk membantu pelajar dalam memberikan pendedahan yang lebih meluas tentang penggunaan mesin, robot dan PLC dalam industri yang boleh membantu dalam pemprosesan produk. Lawatan ini disertai oleh 2 orang pensyarah iaitu pensyarah yang mengajar kursus industri otomasi iaitu TS Muzaffar bin Zahar dan Cik Nur Faizah binti Adan. Lawatan ini dilakukan secara bersengka pada hari Rabu 6 Julai 2022 di Kilang Fabertex Personal Care Senior Berhad yang terletak di nilai Negeri 9. Pelajar bertolak ke destinasi pada jam 8 pagi dengan menaiki bas UTHM yang telah disediakan. Kunjungan kami dibimbing oleh 2 orang kaki tangan syarikat iaitu Encik Fauzi dan Encik Zamri yang ditugaskan untuk memberi penerangan kepada pelajar mengenai kilang tersebut. Pendek kata, kilang Fabertex Personal Care adalah kilang yang mengeluarkan bahan untuk menghasilkan lampin bayi, penjagaan kewanitaan dan penjagaan inkontinens. Berdasarkan Encik Zamri, Fabertex ini hanya mempunyai 50 orang pekerja setiap shift sahaja. Kerana kilang ini lebih tertumpu kepada automasi, jadi penggunaan tenaga kerja adalah kurang digunakan. Selain dapat mengetahui pergerakan mesin dan penggunaan PLC, pelajar juga berpeluang untuk melihat proses pembungkusan produk secara langsung. Assalamualaikum, nama saya Dubna Nazihah dan nombor matrik saya ialah AA 2084. Jadi saya ditugaskan untuk membentangkan objektif program ataupun lawatan industri. Terdapat 3 objektif yang perlu dicapai dalam lawatan ini. Yang pertama adalah untuk memberi pendedahan secara lebih terperinci berkaitan dengan pelbagai jenis identiti, personaliti dan juga kepribadian kepada semua peserta. Objektif yang kedua ialah berkongsi maklumat tentang ciri-ciri kepribadian individu sama ada daripada segi pekerjaan yang sepadan dengan personaliti diri supaya perkara ini dapat menjamin kemudahan dan kesenangan untuk pelajar sewaktu bekerja di masa hadapan. Dan yang ketiga adalah untuk memberi tips dan panduan dalam menentukan laluan kerja yang sesuai dan sepadan dengan personaliti diri daripada segi kemahiran ataupun kelebihan, kekurangan diri daripada pelbagai sudut kemahiran insaniah dan juga kemahiran teknikal. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahmi Aiman bin Muhammad Sabri. Nombor matrik saya AA 200363. Saya akan menceritakan tentang latar belakang kilang Fabertex. Sejarah dan latar belakang bagi kilang Fabertex Personal Care Sedia Berhad telah pun diceritakan oleh kaki tangan pekerja syarikat berkenaan. Encik Zamri selaku ketua bahagian keselamatan dan dibantu oleh pembantunya Encik Azlan telah berkongsi serba sedikit berkenaan tarikh-tarikh penting, info-info yang berkait rapat dengan perkembangan kilang. Antara asal usul yang dikongsikan ialah kilang ini telah ditubuhkan di Denmark pada tahun 2002. Pengembangan bagi penaik tarafan kilang telah disokong oleh pemilik progresif mereka iaitu Schou & Co. Idea dari kilang Denmark yang pelbagai dengan pandangan strategik yang memfokuskan pada penciptaan nilai dan pemilikan jangka panjang. Kini, kilang Fabertex telah tersenarai di Bursa Saham Copenhagen dan mendapat rakan kongsi seramai lebih daripada 10,000 pemegang saham. Antara bahagian yang paling penting diceritakan oleh beliau adalah jumlah hasil kutipan pada tahun 2020 adalah sebanyak 284 juta euro.
Jumlah pekerja pegawai yang bertugas di bawah kilang tersebut adalah seramai 750 orang yang terdiri daripada 200 orang di Denmark, 400 di Malaysia, 120 orang di Jerman dan 50 orang di Amerika Syarikat US. Ibu pejabat bagi kilang ini terletak di banyak kawasan seperti di Aalborg Sites di Denmark, Malaysia, Jerman dan di North Carolina di Amerika Syarikat US. Antara kilang Fibertex yang telah ditubuhkan adalah di Denmark pada tahun 1968 dan jumlah pekerja adalah seramai 200 orang. Kini, kilang ini telah diperkembangkan dengan penubuhan 2 kilang terbesar di Malaysia iaitu dinilai pada tahun 2003 dengan jumlah pekerja seramai 350 orang dan di Seremban pada tahun 2017 dengan jumlah pekerja seramai 60 orang. Pada zaman dahulu, Denmark merupakan negara terawal menubuhkan kilang ini dan juga merupakan kilang yang terbesar di dunia. Kini, Malaysia juga telah terkenal dengan salah satu pengeluaran spunbond ataupun spunmelt, bukan tenunan yang terbesar di dunia untuk aplikasi yang berbeza dalam diapers, tuala wanita dan pampers warga emas. Kilang Fibertex merupakan pengeluar utama produk sebelum terjadinya produk berjenama seperti diapers dan sebagainya. Selain itu, kilang Fibertex juga telah melakukan print non-wovens dan mencetak terus pada pelbagai jenis bukan tenunan dari warna putih kepada ungu, hijau dan sebagainya. Hal ini merupakan langkah alternatif dengan meningkatkan daya kreatif untuk membentuk lukisan visual dan kartun. Namun, langkah ini perlu memastikan keselamatan kepada pengguna terlebih dahulu kerana adakah ia selamat digunakan produk ini apabila bersentuhan terus kepada kulit. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi kebaikan produk yang telah dihasilkan oleh syarikat Fibertex Personal Care, kebaikan produk ini adapun produk non-wovens adalah sejenis kain seperti yang bukan diperbuat, jenis kain yang tidak diperbuat daripada bahan sutra dan bahan jahitan yang membuatkan kualiti ataupun material produk ini adalah sangat unik. Syarikat ini telah mengeluarkan 4 jenis Fibertex iaitu Fibertex Loft, Fibertex Dual, Fibertex Elite dan juga Fibertex Comfort. So bagi Fibertex Loft, kategori ini menambah dimensi ketiga pada fabric spunbond atau spunmelt non-wovens. Tambahan teknologi ini telah menghasilkan fabric non-wovens dengan isi padu yang lebih besar dan struktur yang tinggi untuk sentuhan kapas yang dioptimalkan dengan tahap kelembutan yang baru. Bagi Fibertex Dual, jenis fabrik dalam kategori tersebut adalah penyelesaian yang sempurna yang memberikan kelembutan struktural yang tinggi dan ketahanan yang ditingkatkan. Asasnya adalah teknologi pada komponen spunbond dengan nisbah polietilena, polipropilena yang optimum. Ketiga ialah Fibertex Elite. Fibertex Elite adalah fabric spunbond atau spunmelt non-wovens. Ini mempunyai kesan yang unggul. Rangkaian Elite terdiri pada soft Elite, Elite Barrier dan Elite Strength. Elite Sense and Elite Open Dot juga termasuk dalam kategori tersebut yang menawarkan sifat ditingkatkan dan penampilan visual yang tersendiri kerana corak ikatan yang unik. Bagi Fibertex Elite adalah melebih kepada membuat corak yang tersendiri seperti menghasilkan corak web untuk penghasilan produk ini. Dan akhir sekali Fibertex Comfort. Fibertex Comfort ialah melebih kepada kualiti produk dari segi prestasi dan juga dari segi ketahanan dan keselesaan. So dengan itu berikut adalah 4 jenis Fibertex yang dihasilkan oleh syarikat Fibertex Personal Care. Nama saya Muhammad Ikram bin Muhammad Adil, AA 200806. Okey, untuk proses penghasilan produk, yang pertama ialah dianya bermula daripada bahan mentah resin seperti resin PP polimer yang digunakan sebagai bahan yang tahan hentaman dan bahan mentah ini boleh menghasilkan kualiti sesuatu produk yang baik dan boleh mengelakkan produk daripada cepat reput. Seterusnya, bahan mentah ini akan dicairkan dan dibentuk dan juga dipintal untuk menjadi bentuk spunbond fiber dan melbond fiber.
dalam usuk putaran genting masing-masing. Seterusnya, bahan mentah tersebut kemudian akan melalui die plate yang berlubang menuju ke arah yang berbeza di beberapa baris bersebelahan. Produk fiber yang terhasil akan diregangkan dan diletakkan pada tali pinggang penghantar dan kemudian diukur kepada diameter mengikut julatnya masing-masing. Okey, seterusnya adalah proses cair. Untuk proses cair ini, bahan mentah akan melalui die pad tersebut secara berturutan dan menghasilkan lapisan filamen yang nipis. Filamen ini kemudian akan diregangkan semasa laluan aliran udara panas berkelajuan tinggi. Fiber SponBond akan memberikan kekuatan kepada web akhir, manakala fiber meltdown yang lebih nipis memberikan penghalang kepada web akhir. Web yang terhasil akan diikat kepada termo dengan menggunakan penggilik yang dipanaskan untuk membentuk bukan tenunan akhir dengan ciri yang optimum. Seterusnya, proses penggunaan surfaktan. Ianya untuk setengah produk, sifatnya adalah hidrofilik atau antistatik yang dikehendaki. Ini diperolehi dengan aplikasi dalam talian surfaktan. Akhir sekali adalah proses penggulung. Fabrik SponBond atau SponMelt akan diimbas oleh kamera untuk kawalan kualiti sebelum digulung pada aci dalam gulungan jumbo besar dan seterusnya dipotong menjadi gulungan yang lebih kecil dan dibungkus mengikut keperluan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaikha binti Nur Izan, nombor matrik AA20041. Saya ingin menerangkan tentang soal jawab untuk kumpulan kami. Beberapa soalan telah diajukan oleh peserta semasa sesi penerangan yang diberikan oleh pihak Fibertech. Soalan yang pertama adalah, apakah yang akan berlaku sekiranya salah satu bahagian pengeluaran mempunyai ralat atau tidak dapat berfungsi? Jawapan yang diberikan adalah terdapat banyak kriteria dalam pengeluaran produk. Dalam sistem kilang tersebut, terdapat satu interface. Setiap pengeluaran reka bentuk produk akan diberikan pengera. Jadi, dengan cara ini, pembuat produk akan tahu pengera yang berbunyi. Selain itu, terdapat juga pengera untuk berhenti dan menutup talian pengeluaran jika terdapat masalah dalam pengeluaran produk di talian itu. Soalan yang kedua pula, apakah cara untuk memastikan mesin sentiasa dalam keadaan yang sedia dan selamat digunakan? Jawapan yang diberikan adalah jadual waktu penyelenggaraan mesin akan dibuat oleh Jabatan Penyelenggaraan. Sebagai contoh, pihak kilang akan menyampaikan perkhidmatan untuk mesin A, E dan G pada hari pertama bulan ini. Kami akan pergi ke butiran lanjut dengan mesin yang dipilih. Satu lagi adalah untuk memastikan mesin tidak mengganggu kemalangan dan butang kecemasan kerana mestilah digunakan dengan betul. Seterusnya, soalan yang ketiga, adakah fabrik yang dihasilkan untuk produk adalah berwarna putih sahaja? Terdapat pelbagai warna, antaranya adalah putih, ungu, hijau dan sebagainya. Selain itu juga, terdapat pengeluaran produk yang bercorak dan coraknya akan bergantung kepada permintaan pelanggan. Soalan yang terakhir, adakah ada pekerja perempuan yang bekerja di kilang tersebut? Jawapan yang diberikan adalah ada, tetapi pekerja perempuan lebih banyak terlibat dalam bidang pengurusan seperti dalam pejabat dan kerja-kerja yang ringan. Hal ini kerana untuk bidang-bidang dalam pekerjaan yang berat di dalam kilang akan diberikan kepada lelaki kerana lebih sesuai. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Melina binti Mano dengan nombor matriks AA20188. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat simpulkan daripada lawatan ini ialah ia sangat menarik dan lawatan ini telah berjaya. Kami mempelajari bagaimana proses penghasilan lampin bayi, penjagaan kewanitaan dan penjagaan inkontinens.
Lawatan ini bertujuan untuk memberi maklumat luar yang boleh dikongsikan bersama-sama agar dapat mempertingkatkan motivasi bagaimana kecemerlangan akademik. Ia juga dapat memberi pengetahuan yang baru kepada pelajar di diploma kejuruteraan elektrik supaya mampu berdikari dan lebih bersemangat ketika menjalankan tugas. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan lawatan ini, dan terima kasih juga kepada semua yang telah terlibat bagi menjayakan lawatan ini. Dalam pada itu, pihak penganjur juga berharap objektif dan tujuan utama program ini dapat tercapai dengan melahirkan pelajar seterusnya graduan yang berjaya. Justru itu, objektif program ini telah dapat dicapai dengan jayanya. Semoga aktiviti lawatan ke industri ini diperbanyakkan lagi bagi mendekatkan pelajar kepada industri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Melina binti Makno dengan nombor matriks AA20128. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat simpulkan daripada lawatan ini ialah ia sangat menarik dan lawatan ini telah berjaya. Kami mempelajari bagaimana proses penghasilan lampin bayi, penjagaan kewanitaan dan penjagaan inkontinens. Lawatan ini bertujuan untuk memberi maklumat luar yang boleh dikongsikan bersama-sama agar dapat mempertingkatkan motivasi bagaimana kecemerlangan akademik. Ia juga dapat memberi pengetahuan yang baru kepada pelajar di diploma kejuruteraan elektrik supaya mampu berdikari dan lebih bersemangat ketika menjalankan tugas. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan lawatan ini, dan terima kasih juga kepada semua yang telah terlibat bagi menjayakan lawatan ini. Dalam pada itu, pihak penganjur juga berharap objektif dan tujuan utama program ini dapat tercapai dengan melahirkan pelajar seterusnya graduan yang berjaya. Justru itu, objektif program ini telah dapat dicapai dengan jayanya. Semoga aktiviti lawatan ke industri ini diperbanyakkan lagi bagi mendekatkan pelajar kepada industri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Melina binti Makno dengan nombor matriks AA20128. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat simpulkan daripada lawatan ini ialah ia sangat menarik dan lawatan ini telah berjaya. Kami mempelajari bagaimana proses penghasilan lampin bayi, penjagaan kewanitaan dan penjagaan inkontinens. Lawatan ini bertujuan untuk memberi maklumat luar yang boleh dikongsikan bersama-sama agar dapat mempertingkatkan motivasi bagaimana kecemerlangan akademik. Ia juga dapat memberi pengetahuan yang baru kepada pelajar di diploma kejuruteraan elektrik supaya mampu berdikari dan lebih bersemangat ketika menjalankan tugas. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan lawatan ini, dan terima kasih juga kepada semua yang telah terlibat bagi menjayakan lawatan ini. Dalam pada itu, pihak penganjur juga berharap objektif dan tujuan utama program ini dapat tercapai dengan melahirkan pelajar seterusnya graduan yang berjaya. Justru itu, objektif program ini telah dapat dicapai dengan jayanya. Semoga aktiviti lawatan ke industri ini diperbanyakkan lagi bagi mendekatkan pelajar kepada industri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Melina binti Makno dengan nombor matriks AA20128. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat simpulkan daripada lawatan ini ialah ia sangat menarik dan lawatan ini telah berjaya. Kami mempelajari bagaimana proses penghasilan lampin bayi, penjagaan kewanitaan dan penjagaan inkontinens. Lawatan ini bertujuan untuk memberi maklumat luar yang boleh dikongsikan bersama-sama agar dapat mempertingkatkan motivasi bagaimana kecemerlangan akademik. Ia juga dapat memberi pengetahuan yang baru kepada pelajar di diploma kejuruteraan elektrik supaya mampu berdikari dan lebih bersemangat ketika menjalankan tugas. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan Assalamualaikum, nama saya Nabiha binti Zubatuhan. Nombor matriks saya adalah AA20108. Saya akan menerangkan bahagian lampiran. Bahagian ini memaparkan gambar-gambar yang diperoleh daripada lawatan industri ini. Okey, untuk gambar pertama, ianya merupakan bahagian hadapan kilang Fibertech Personal Care Sdn Bhd. Untuk memasuki kawasan kilang ini, kami perlu mendaftar terlebih dahulu di pondok pengawal di mana kad pengenalan diperlukan.
Setelah itu, kami diberikan taklimat tentang keselamatan dan kelengkapan untuk memakai kasut keselamatan yang disediakan oleh pihak kilang sebelum memasuki kilang. Okey, untuk gambar seterusnya pula, ianya menunjukkan contoh produk yang dihasilkan iaitu fiber bukan tenunan yang merupakan komponen utama dalam pembuatan lampin bayi, toilet wanita dan produk penjagaan seperti lampin dewasa. Untuk gambar yang ketiga pula, ia menunjukkan contoh mesin yang digunakan oleh kilang untuk memproses produk dengan menggunakan platform teknologi spunbond and spunmat yang sedia ada dan teknologi inovatif loft spunbond yang membolehkan pengeluaran bukan tenunan yang lebih lembut. Gambar yang terakhir adalah wakil daripada kumpulan kami yang menjadi peserta di lawatan industri ini. Mereka terdiri daripada pengarah Erika, Timbalan Pengarah Nur Mazatul, AJK Media saya Nabiha dan AJK Muhammad Syahmi. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.